bermulanya wahyu itu datang berterusan selepas terhenti untuk buat seketika, yang mana dalam kisah itu kita telah bacakan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dan Bukhari dan Muslim, dengan maksudnya ketika aku sedang berjalan tiba-tiba aku mendengar suara dari langit, maka aku pun mengalihkan pandangan ke langit. Ternyata malaikat yang mendatangiku di Gua Hira sedang duduk di antara kursi yang mengembang di antara langit dan bumi. Aku pun terkejut dengan hingga aku terduduk ke tanah. Aku pun kembali ke rumah mengatakan, Zammiluni, Zammiluni, selimutkan aku, selimutkan aku. Maka Allah menurunkan ayat, hai orang yang berselimut, bangunlah, lalu berikanlah peringatan sampai kepada tinggalkanlah. Abu Salamah berkata, lafaz warrajza, perbuatan dosa, yakni penyembahan terhadap berhala. Kemudian wahyu pun datang berdatangan satu persatu. Ini adalah lafaz Bukhari. Okey, ini mukaddimah yang mana second mukaddimah selepas wahyu terhenti. Ya, lalu Rasulullah merasa resah, gelisah kerana apa? Dia dah tahu melalui Waraqatul Ibnu Naufal menceritakan bahawa itu adalah Jibril yang datang kepada setiap para nabi, menunjukkan satu kedudukan yang tinggi dimiliki. Tiba-tiba ianya terhenti yang menyebabkan Rasulullah SAW gelisah. Apakah dia ini Allah tolak dia, tak jadi nabi dah, ataupun Allah tak terima dia sebagai nabi? Maka di situlah dia sentiasa mengharap, dia tunggu, tak ada. Sedangkan dalam satu riwayat menceritakan sampai dia rasa kecewa, ya, disebabkan dia rasa dia tersilap, rasa bersalah, akhirnya dia cuba menghumbankan diri dia daripada Jabal Nur tu, nak terjun ke bawah, ya, sebagai putus asa dia. Dan dalam riwayat yang ini dia menceritakan waktu dia berjalan tu tiba-tiba terdengar suara yang memanggil namanya, dan dia toleh dan dilihati Jibril dengan hakikat ataupun penjelmaan yang sebenarnya. Yang kita tahu bahawa dia ada berapa sayap? 600 sayap. Dengan kedudukan yang besar bila ditengok menutupi ruang langit yang berada di depannya, bakti besar Jibril alaihissalam. Dan inilah penglihatan yang pertama. Dan kedua, dalam peristiwa Isra' Mi'raj. Ya, dia melihat Jibril dalam bentuk yang asal. Okey. Maka dia cepat-cepat balik dan bertemu dengan Khadijah, lalu dikatakan, Zammiluni, Zammiluni, selimutkan aku, selimutkan aku. Kalimah yang sama juga waktu surah Al-Alaq, Iqra' tu turun, dia balik, dia kata Zammiluni, Zammiluni. Jadi sekurang-kurangnya kita dah tahu bahasa Arab, Zammiluni. Balik-balik kan, Zammiluni kan, minta isteri ke, selimutkan aku kan. Pasal nak praktis bahasa Arab tu je kan. Baik. Kemudian bermula di situlah maka kita lihat Ibnu Katsir mengetengahkan beberapa riwayat dalam bab ini. Riwayat yang berikutnya, kemudian wahyu terhenti beberapa waktu dariku, ketika sedang berjalan tiba-tiba aku mendengar suara dari langit. Maka aku pun mengangkat kepala ke langit, dan ternyata malaikat yang mendatangiku sedang duduk di atas kursi yang mengembang di antara langit dan bumi. Aku terkejut melihatnya kerana takut hingga aku terduduk ke tanah. Aku pun mendatangi keluargaku seraya berkata, Zammiluni, selimutkan aku, selimutkan aku, selimutkan aku. Mereka pun menyelimut aku. Maka Allah pun menurunkan ayat, hai orang yang berselimut, bangunlah, lalu berikanlah peringatan, dan Tuhanmu agungkanlah, dan pakaianmu bersihkanlah, dan perbuatan dosa, yakni penyembahan berhala, tinggalkanlah. Okey. Baik, Abu Salamah berkata lafaz ar-rijsu, perbuatan dosa, yakni penyembahan terhadap berhala. Kemudian wahyu kembali turun satu persatu. Diriwayatkan juga oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Az-Zuhri. Okey. At-Tabrani meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata Al-Walid bin Al-Mughirah membuat makanan untuk orang-orang Quraisy. Ketika mereka memakannya, dia berkata, bagaimana pendapat kalian tentang lelaki ini? Salah seorang dari mereka berkata, penyihir. Yang lain menjawab, dia bukan penyihir. Seorang berkata, dukun. Yang lain menjawab, dia bukan dukun. Seorang berkata, penyair. Yang lain menjawab, dia bukan penyair.
seseorang berkata yang dikatakannya adalah sihir yang dipelajari. Akhirnya mereka sepakat bahawa yang dibawa beliau adalah sihir yang dipelajari dari nenek moyang. Okey. Ini dikaitkan dengan kafir Quraisy yang menentang risalah Rasulullah. Mereka berpakat ya setelah Rasulullah mengisytiharkan tentang kedudukan keesaan Allah dan wujudnya hari akhirat. Kita tahu orang yang pertama menentangnya siapa dia? Abu Lahab. Okey, pak saudara dia, orang yang paling rapat dalam siri kaum kerabatnya. Bayangkan di hari waktu kelahiran Rasulullah, itulah bapa saudaranya yang mengangkat ya anak saudara dia Muhammad bin Abdullah ni pusing Kaabah, berbangga. Dia berbangga dengan kelahiran Muhammad ini. Ya. Tetapi pada hari diisytiharkan risalah di Bukit Safa, apabila Rasulullah mengingatkan kewujudan adanya hari akhirat, berubah dari tangan yang mengangkat lelaki yang agung ini bertukar mencelakakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kita dah terangkan pada pelajaran surah Al-Masad itu yang menceritakan bagaimana fungsinya bahasa-bahasa isyarat dari tangan-tangan kita akan dihisap di depan Allah. Bayangkan dia letakkan begini. Kita pun orang Melayu takkan tahu benda ni. Ya, kecuali kalau dia duduk di negeri-negeri Pakistan, Arab mungkin. Ya, pasal kami dulu orang Pakistan. Ya, kalau dia nak celakakan kita, laknat, dia buat macam tu je. Tu maksud dia laknat kamu. Dia bukan bye-bye, tak. Maksud dia laknat. Kalau dah geram sangat, 2 laknat yang dibuat oleh Abu Lahab. Tu pasal kalau tidak, masakan Allah turunkan ayat tabbat siyada. Ya, celakalah kedua tangan Abi Lahab. Ya, kedua-dua tangan disebabkan ada maksud dia. Bukan saja-saja dia buat begitu. Berarti celaka kamu Muhammad, celaka kamu Muhammad. Bermula hari kamu dilahirkan sampai hari ini. Tak apa dia dalam bahasa Arab ya, dia mengatakan kepada Rasulullah, tabbal laka sa'iril yaum, celakalah kamu start kamu lahir aku angkat tu sampai hari ini. Ui, dahsyat. Itu pak saudara dia. Oleh kerana itu risalah Islam ini kita akan berhadapan dengan orang-orang yang begini. Kemuncaknya kadang-kadang mak dan ayah kita yang tak faham akan menentang kita. Cuma akhlak kita sahaja yang cuba bermuamalah dengan cara baik. Walaupun mereka menentang, akhlak kita mesti tonjol dalam bentuk kebaikan. InsyaAllah dakwah akan berjaya. Okey. Kemudian At-Tabrani meriwayatkan dalam bab ini menceritakan bagaimana kafir Quraisy ini dah semua mendapat melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah begitu rancak dan dakwah dia berjaya dan dia dapat menawan ataupun mengambil hati-hati orang-orang yang miskin terutamanya. Maka mereka tak puas hati, lalu di sini diceritakan mereka bermesyuarat. Yang leader dia yang bernama Al-Walid ibnu Al-Mughirah. Ya, ni di antara pembesar Quraisy. Apa yang mereka mesyuaratkan? Bagaimana kita nak katakan kepada Rasulullah supaya orang lari daripada dia. Kerana di Mekah adalah pusat yang disebutkan sebagai pusat peribadatan. Walaupun orang tu kafir Quraisy ke, walau orang tu dari mana, tetapi dikaitkan dengan peribadatan mereka terhadap Kaabah dari warisan agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Ya, berkurun lamanya jadi mereka menganut, dan waktu haji terutamanya ya ramai yang datang untuk melakukan haji kerana itu adalah syiar ya Nabi Ibrahim. Terpaksa kafir Quraisy semua ni ada. Ya, mereka itu kafir musyrik disebabkan mereka menduakan Tuhan. Mereka percaya kepada Allah, tetapi percaya itu tidak menepati seperti mana yang Allah ajarkan. Okey? Maka akhirnya mereka berpakat apa kita nak lakukan. Itu kaedah-kaedah yang kita terangkan. Macam mana kalau orang tu tak suka kepada, dalam kisah ni orang kafir Quraisy tak suka kepada Rasulullah. Mereka meeting. Okey, apa kita nak buat? Ya, kata dia ahli sihir, katakan dia penyair, katakan apa nak kata, kita buatkan satu pandangan ataupun pendapat yang sama dalam bab ini. Kan?
Apa kita nak kata orang yang pakai Quran hadis ni, nak cakap apa? Macam itulah misalan kan. Nak cop dia apa ke, itu terpulang. Tapi kaedah ini merupakan kaedah yang pernah berlaku pada zaman Rasulullah. Rasulullah takut tak? Dia teruskan dakwah dia kerana ini arahan Allah. Dan kita kena faham, pemegang-pemegang Al-Quran dan As-Sunnah, mereka bersepakat untuk menjatuhkan kita. Maka tetapkan istiqamah diri kita, insya-Allah. Kenapa? Rasulullah dah katakan, akan berterusan umat aku dalam menegakkan kebenaran. La yadurruhum man khazalahum hatta ya'tiyal amrullah. Dan mereka tidak akan berganjak sehingga datang keputusan Allah, menang ataupun mati syahid. Wah, dahsyat tu ya. Jadi taifah tu, golongan itu ada sepanjang zaman. Dan kita kenali dengan Al-Quran dan As-Sunnah mengikut fahaman 3 kurun terbaik. Itulah golongan tersebut. Siapa dia? Wallahu alam. Siapa yang bawa Quran dan Sunnah, maka mereka itu termasuk dalam golongan tersebut. Sayang ya, golongan ini terlalu sedikit di akhir zaman. Jangan biarkan kita hilang. Ya, tak dapat mengikuti golongan ini. Kemudian akhirnya mereka sepakat dalam bab ini. Kita katakan dia ahli sihir yang mana dia pelajari sihir tersebut. Akhirnya mereka sepakat bahawa yang dibawa beliau adalah sihir yang dipelajari dari nenek moyangnya. Ya. Apa maksud sihir? Kita pun tengok dalam bab-bab sihir ni macam mana sihir. Sihir ini dia mengubahkan manusia, perangai manusia ataupun ada beberapa bentuk. Pertama kita kena faham sihir pada peringkat awal adalah sihir yang dibawa di zaman Nabi Allah Musa. Fir'aun kan, raja-raja dahulu menggunakan sihir adalah untuk menjaga kekuasaan mereka. Itu peringkat awal sihir di zaman di zaman sebelum Nabi Musa ataupun zaman Nabi Musa yang digunakan oleh Fir'aun, sihirnya adalah untuk menjaga kedudukan raja-raja. Ya, tu pasal kita tengok dalam kisah Ashabul Ukhdud, ya, budak tu mempelajari sihir kerana raja nakkan sihir itu yang menyebabkan dia boleh kekal di atas singgasananya. Itu peringkat awal. Kemudian sihir itu bertukar pula pada zaman Nabi Allah Sulaiman. Dia bertukar bukan apa? Sihir yang menjaga kedudukan raja masih lagi, tetapi ditambahkan dengan ujian yang Allah uji, yang mana sihir itu akhirnya mendatangkan dalam bentuk yang ada sekarang ni yang kita tengok. Memutuskan sihir dari sudut putuskan hubungan suami isteri, lepas tu sakitkan orang, lepas tu berbagai-bagai bentuk tu. Tetapi kita lihat bahawa seperti mana ayat Al-Quran menyatakan itu semua mereka hanya mampu dengan izin Allah sahaja. Okey, kita lihat ayat yang berkaitan dengan sihir yang berlaku pada zaman ini. Bermula pada zaman Nabi Sulaiman alaihi salam. Juzuk yang pertama surah Al-Baqarah ayat yang ke-106. Ini berlaku ya kalau kita perincikan dalam peristiwa tu bagaimana syaitan mengambil kesempatan. Ya. Sehingga kan dalam peristiwa itu Nabi Sulaiman menjadi Allah uji dengan satu ujian dan syaitan ambil kesempatan waktu itu dengan menyamar dirinya seperti Nabi Sulaiman. Peristiwa tu agak menarik ya. Sehingga dia mengajar benda-benda yang sihir dan dia menyimpan maklumat-maklumat yang mana maklumat-maklumat itu diletakkan di bawah, dikatakan bawah tempat Nabi Sulaiman duduk. Ya, tanpa pengetahuan Nabi Sulaiman. Waktu dia pegang tahta singgasana tu, dia gunakan kesempatan ya nak menjadikan benda ni sebagai fitnah kepada Nabi Sulaiman. Okey, kita lihat ayat ini. Ayat yang ke-102 surah Al-Baqarah. Dan ayat ini di antara ayat yang kita gunakan di dalam siri ruqyah. Ruqyah adalah rawatan dengan membaca ayat-ayat Al-Quran ya, ataupun dengan membaca zikir-zikir yang ditetapkan dalam syarak atau ada hadis-hadis yang menceritakan, maka kita baca kepada orang yang sakit. Dia ada beberapa ayat ruqyah, tak ada ni, okey. Ayat ruqyah. Yang pertama di antaranya kita baca Fatihah 3 kul. Baca 3 kali lah sebaiknya, ganjil.
Fatihah 3 kul, lepas tu kita baca ayat kursi, kita baca ayat ni berkaitan dengan sihir lah 3 kali, dan kita baca akhir ayat surah Baqarah. Kemudian kita baca ayat sihir dalam surah Yunus, kemudian kita baca surah Saffat 1 sampai 10 dan surah Jin 1 sampai 9 3 kali. Okey, itu secara kasar. Kok ada nak jadi bomo ke apa? Ya, yang tukar ruqyah ke, boleh. Kita kata tak menjadi masalah. Ya, tapi syarat kita kena faham beberapa kaedah lah. Ya. Kerana ramai yang tertipu dengan ruqyah atas nama ruqyah, atas nama rawatan Islam. Kita dengar, oh dia tu ustaz, dia kata dia gunakan rawatan Islam. Bismillah, mula bismillah. Oh, kan? Rawatan Islam. Tapi tengok-tengok apa yang diguna. Berbagai-bagai yang diguna. Lada hitam dia guna. Lah, ini buat kari ke baca ruqyah ni? Ya kan? Dia guna garam, dia guna. Ini bukan ruqyah ni. Ini kira masuk berkaitan dengan masak ni. Tapi itu yang diguna. Pagar rumah kan. Kita minta Tok Bomo kata pagar rumah. Dia nak apa? Garam. Setengah tu lada hitam. Dibaca dan diletakkan. Okey. Rasulullah kata pagar rumah macam mana? Surah Baqarah, syaitan tidak akan masuk. Okey, yang tu kata Bomo kata letakkan garam, letakkan itu ini. Siapa yang besar sekarang? Kan? Kalau kita menilaikan siapa yang besar, siapa yang menjadi utusan Allah, Bomo ke Rasulullah? Itu aja yang menyebabkan kita menunjukkan kita tidak beriman dengan risalah Rasulullah. Kita beriman dengan Bomo. Ya? Okey? Boleh nampak tak? Oleh kerana tu benda ini adalah satu kadang-kadang macam kita yang pernah terlibat cuba nak larikan. Kerana apa? Penat dalam bab ini, di antara kepenatannya waktu kita meruqyahkan orang tu nak ikut. Lepas tu dia tak nak ikut. Bukan tak nak ikut. Kita macam doktor, dia pergi jumpa doktor, doktor kata kamu ni kencing manis. Jangan makan gula kan? Okey, baik doktor. Lepas balik doktor tu bukan gula je dia makan. Ibu gula habis dia makan. Durian habis berbiji-biji kan. Bila nak sihatnya? Begitu juga dalam bab perubatan ini. Kalau dia tak nak berusaha ya, menjaga diri dia, jadi kalau kita baca macam mana pun penat lah. Penat sangat-sangat. Ya? Oleh kerana itu kita memang mengelakkan. Tetapi kadang-kadang terpaksa terjun. Kerana apa? Kita cuba nak menyelamatkan dari syirik. Kerana kalau dilepaskan, dia akan buat benda-benda syirik. Kerana jahatnya orang yang menjadi peruqyah ataupun bomo dalam bab ini. Kita katakan memang kalau pergi ke klinik kerajaan, kita tak akan melihat benda-benda syirik begini. Tetapi bila kita masuk dalam acara-acara tradisional ni, kita akan berjumpa dengan perkara-perkara yang menyebabkan memang kalau dia mati dalam bentuk begitu syirik. Nauzubillah. Ya. Okey. Jadi ayat yang saya baca, okey, saya ambil yang mana pernah kita lihat bagaimana bomo-bomo ni punya kerja atas nama Islam, atas nama ruqyah lah. Di antaranya yang pernah kita jumpa, dia scan. Kan? Dia kata, awak ada 30 ekor jin. Kan? Itu dah bercanggah dengan Al-Quran. Dalam surah Al-A'raf, Allah kata kita tak nampak jin. Jin nampak kita. Habis kalau tak nampak, nak kira pun tak boleh. Kan? Tapi dia boleh kira. Berarti ada masalah. Bila bercanggah dengan Al-Quran, maksudnya orang ni sama ada penipu ataupun dia sakit. Kenapa? Dia sendiri ada rasukan sampai nampak kawan-kawan dia. Yang mana syaitan tu guna mata dia. Okay? Bila berlaku begitu, maka bukan dia merawat orang. Dia yang kena rawat supaya dia hilang daripada pandangan mata dia. Ya? Pasal bercanggah Quran. Yang kedua, saya boleh tangkap jin. Letak dalam botol. Penipu. Rasulullah waktu dia tangkap jin tu, dia lepaskan. Dia kata apa? Kerana doa Nabi Allah Sulaiman. Nabi Sulaiman sahaja yang boleh memiliki perbuatan itu. Tiba-tiba dia buat bercanggah dengan perbuatan Rasulullah. Takkan nak ikut. Dia jahat. Dia bercanggah dengan perbuatan Rasulullah. Maka dia bukan berubat
pengubat orang yang sakit. Dia yang sendiri bermasalah, kena tinggalkan. Lepas tu adalah dengan bacaan-bacaan, ya, khurafat dia, bacaan, berbagai bacaan, dan kita boleh jumpa dia dengan bentuk bacaan, perkataan, dan juga alat-alat dan perbuatan yang digunakan. Bercanggah aja, dah tinggalkan. Lebih baik kita tinggalkan. Okey? Ini melalui pengalaman kita lah kita tengok, dan na'udzubillah. Dan memang yang mana dapat kita bongkarkan kebohongan tu, memang dapat bongkar. Ya, sampai budak tu sendiri akui, ya Ustaz, kita bagi tempoh, dia tunggu-tunggu, tiba-tiba belum habis tempoh, dapat tahu dah bahawa ya, penipuan-penipuan tu. Okey? Jadi, bagi kita sebagai orang yang faham Quran dan Sunnah, elakkan semua tu. Kita guna Al-Quran dan guna hadis Nabi. Itu sahaja. Ya, yang mana terdapat dalam kisah-kisah yang ulama silam 3 kurun yang terbaik yang memegang Quran dan Sunnah bawa, itu je kita ambil. Kerana mereka generasi awal. Dan Rasulullah adalah orang yang terbaik kerana dia pernah kena sihir. Kan? Baik. Ayat-ayat yang saya baca, yang saya terangkan tadi, surah apa semua tu, adalah di antara muqaddimah ruqyah. Maksudnya, kalau orang tu ada rasukan, maka dia akan bergerak. Ataupun benda dalam tu akan keluar. Mengisyaratkan ada. Walaupun dia tak bercakap, tak apa, kita dah rasa sesuatu. Ya. Itu muqaddimah. Bila dah muqaddimah ni, bak kata orang, ya, kita dah cuit dia, maka kena maintain lah, jaga. Itu nak maintain itu yang susah tu bagi orang empunya badan. Ya, orang empunya badan ni, dia kena maintain, jaga. Sampai. Tapi masalah dia tak nak jaga. Dia tengok kalau badan dia gemuk, itu dia nak jaga, nak maintain, nak kuruskan. Tetapi dalam masalah ini, dia seharusnya kena jaga. Kenapa? Dia mengganggu minda dia. Ya, kesian. Kadang-kadang kita katakan sampai tahap tengah berjalan dijatuhkan, dudukkan orang tu. Jahat syaitan ni. Ya. Dia buat muka tu sampai juling, sengit mulut. Ya Allah. Itu orang yang baru convert masuk Islam kena. Kami ingatlah zaman-zaman tu kan. Kita bantu dia. Tapi alhamdulillah mudah. Yang tu mudah. Ya, budak ni dia masuk Islam, tiba-tiba katanya saudara dia tak suka, hantar sihir. Ni mata tu juling, mulut dia sengit, dia macam serani sikit, ya. Walaupun dia Hindu asalnya, ya, tapi begitu bentuk dia tarik ni, mulut dia bercakap, ya, nyek bunyi dia. Saya mula-mula dengar dia ni betul ke aku bernampur. Tapi betul. Ya, tapi betul. Apa yang berlaku tu adalah betul. Okey. Pergi sana. Okay. Maka waktu tu dia datang kat kami, zaman bujang kami, kerja penterjemah buku tu, dia datang. Lalu kita bawa ke rumah, kita kata sembang-sembang, macam mana kita cuba? Kan? Subhanallah, hanya baca apa? Sama ada a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq ataupun bismillahilladzi la yadurruhu ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama. Tu je. Rasa baca sekali atau 2 kali, waktu tu dia tengah baring. Kita pegang, kita baca. Subhanallah. Dia bangun hot. Rupanya dia guru English. Dia speaking, panas. Pum, pengsan tu. Kami baca sikit je. Nampak tak? Subhanallah. Sampai ya, dia pengsan tu. Masuk waktu asar, kita panggil, kejut dia, jom solat. Dia solat, lepas tu balik. Lepas tu balik, tidur balik. Sampai maghrib, bangun solat, balik jemaah. Lepas tu dia balik kat masjid tu, tidur. Sampai waktu isyak pun kita bawa masjid, solat. Sampai balik, tidur je. Pukul 12 malam dia terjaga. Kita kata, kenapa tu? Dia kata, saya bermimpi seorang pakai jubah menyuruh saya baca surah Al-Baqarah. Kan? Dia tak boleh, dia baru masuk Islam, tak boleh nak baca Quran. Lalu kita pergi cari Quran translation English punya tu, kita bagi, dia baca. Dia baca, habis. Tutup, dia tidur. Saya waktu tu ambil pisau apa semua, simpan dekat bilik. Risaulah kan. Tiba-tiba tengah malam terjaga macam tu. Okey, tak apa.
Pukul 3 atau 4 pagi. Kawan saya kejut. Fadil, Ustaz Razali rahimahullah. Ya, dia kejut. Fadil, bangun. Kenapa? Ni, kamu tengok. Sebutlah nama dia kan. Tengok. Subhanallah, daripada mata yang juling tadi, mulut yang sengit tadi, ya. Tengok, Masya Allah. Lebih kurang. Nak sama tak ada. Lebih kurang. Shahrukh Khan. Smart. Handsome. Betul handsome. Dia bawa seorang budak Cina waktu tu, ya. Saya kata, padahal budak Cina ni suka kat dia. Smart. Kalau Ustaz Rukiahana boleh jadi smart juga. Dia tengok, kalau sebelum sakit tu tak smart lah. Kalau sebelum sakit tu dah memang tak smart lah. Lepas sihat, sama je. Subhanallah, ya. Lepas tu dia kata, saya kat mana? Baru sedar. Lepas tu, kenapa? Saya nak tengok pelajar saya waktu tu PMR. Dia guru tuition English bagi budak-budak dia tu lah. Saya kata, okey macam ni. Kamu sekarang tengok, sekarang pukul berapa? Pukul 3, 4. Jadi, semua tutup, ya. Nanti esok, bila kawan kamu si perempuan tu datang, kita suruhlah balik apa semua. Sampailah datang kisahnya. Tapi Alhamdulillah, dia sihat. Dan budak kawan dia yang perempuan tu pun masuk Islam juga. Ya, Chinese tu masuk Islam. Okey, nak menceritakan begitu kedudukannya. Dia pegangnya dahsyat. Ya, tapi kita minta lindung lah. Ya, kalau dia dah masuk susah nak keluar. Itu yang kita tak nak tu. Kalau boleh jangan masuk. Ya. Dia ada beberapa perkara lah. Kerana bab-bab rawatan ruqyah ni sebenarnya ada yang betul, ada yang tipu. Itu semua kena dia ayat yang saya ajar, yang saya katakan tu amat penting nak menentukan dia betul ataupun tipu. Daun bidara tu okey juga. Kerana ada asar-asar hadis berkaitan daun bidara. Tapi bukan minyak bidara. Minyak bidara tu ada unsur bisnes. Okey? Baik. Okey? Jadi, itu di antara perkara yang kita lihat kena berhati-hati. Kerana di akhir zaman, ini ramai yang menggunakan benda-benda yang mengarut untuk membenarkan kononnya dia ruqyah. Ya, lepas tu kita dalam bab ini ruqyah, kita tidak membenarkan dia bersembang dengan jin tu. Ya, dia nak bersembang buat apa? Ya, nak sembang Allah gini-gini, sudahnya syok pula bersembang. Tak boleh. Kerana ada kaedah dalam bab ini. Kerana Rasulullah kata pada Abu Hurairah, ya, dalam kisah dia mencuri makanan khazanah Madinah tu, dia satu ucapan yang cukup penting, dia adalah penipu. Kita duk sembang dengar, ialah seronok lah dengar orang menipu, kita kena tipu kan. Memang syaitan adalah penipu. Yang Rasulullah kata betul apa yang dikatakan oleh penipu itu. Bila kata penipu itu menunjukkan semua kebanyakan 99% perkataan dia adalah tipu. Kita duk percaya. Dia kata okey, yang buat aku ni si fulan. Yang buat mempunyai badan ni si fulan. Kita percaya. Habis. Jadi pergaduhan. Nampak tak bagaimana? Orang yang tak faham dia kata betul, mula menyimpankan maklumat itu dan akhirnya datang pemusuhan dari dalaman. Salah. Jangan percaya. Dan kita tidak benarkan untuk bersembang. Buat apa nak bersembang? Sama ada seru kepada Islam ataupun arahkan dia keluar. Itu saja. Kenapa? Ustaz, jin Islam. Ya, jin Islam. Tapi kita orang Islam. Berapa kategori ada? Orang Islam. Tapi fasik. Main judi. Ya, minum arak, orang Islam juga. Begitu juga dengan jin. Ya, jin Islam pun ada kategori. Yang mana mereka kata, alah jin Islam apa salahnya? Memang tak boleh. Jin Islam seperti mana yang disebutkan dalam surah jin. Dia sibuk dengan urusan dia. Jin yang Islam tapi fasik, itu yang bekerjasama dengan kita. Dengan orang jahat lah maksudnya. Ya, dan ayat Al-Quran dalam surah jin memperincikan sifat-sifat orang yang mengambil bantuan jin. Tak kira jin Islam ke apa, dia ambil bantuan jin, tidak mendatangkan melainkan kesesatan. Ya, jin akan bawa kesesatan. Dukun duduk live kat Facebook tu buat ubat. Bunyi zup. Itulah. Tapi jangan takut. Bila sebut dukun, penipu. Tapi dia pakai tu dia ustaz lah. Kena pula zaman sekarang ni dengan live pula, kononnya live kan. Kononnya alah. Kita bukan nak percaya lah.
Tu pasal dalam bab-bab hantu tu macam itulah. Kita tak percaya. Dan kalau orang yang kena rasuk tu, kita jangan takut sebenarnya. Ya, syaitan takut dengan Umar, betul tak? Syaitan takut dengan orang yang beriman. Ya, betul-betul beriman dia takut. Tapi kenapa bila sampai satu ketika kita pula takut dengan syaitan? Itu masalah. Bila ingat ya kaedah bila kita takut dengan seorang tu, orang tu jadi berani dengan kita. Jadi kita kena elakkan. Dalam apa yang nak sebut lagi dalam kisah yang begini, saya teringat ya. Bila seorang itu, bila dia nampak, dia cepat kena settlekan diri dia. Berubatlah. Maksudnya berubat dengan beramal dengan zikir-zikir yang ditetapkan oleh Rasulullah. Ingat ya, zikir pagi petang tu main peranan yang besar. Ya, untuk mengubat kita, Quran ni untuk mengubat kita. Kalau kita tinggalkan, dia menjadi satu ruang untuk syaitan tu masuk. Okey. Dan kedua, orang yang nampak jin ini bukanlah orang yang hebat. Ya, dia yang sakit maka dia kena berubat. Ini sebagai salingan lah kan. Terutamanya yang suka duduk tandas lama-lama tu kan. Kita berubatkan seorang budak ni tiba-tiba menjerit, ya, menjerit. Orang cari waktu tu saya dengan satu sekolah tahfiz tahun 90-an tu. Minta tolong, Ustaz tolong datang. Kita pun tengok budak tu perempuan 17 tahun macam tu. Kita baca ruqyah. Baca alhamdulillah surah di antara ayat yang surah Yunus tu main peranan kuat lah. Baca pertama kita tengok apa-apa rumah orang kita akan cek apa yang bermasalah. Di antaranya patung, gambar-gambar kena turun, tak boleh ada dalam rumah. Apa lagi? Piano kena tutup, kalau dah tak gunakan dah tutup. Kalau boleh buangkanlah. Ya. Alat-alat muzik jangan ada, kerana itu adalah penguat bagi syaitan-syaitan. Ya, kita tengok, okey. Ada masalah juga tapi tak apa. Yang penting kita ubatkan dulu. Ubat alhamdulillah ya. Kawan saya waktu itulah kali pertama. Kita ni memanglah pada peringkat awal pun bukanlah ni pula. Pasal bila dia jegir mata dia kan, oi, berdebar juga jantung kita. Tapi alhamdulillah dah ada pengalaman. Bila dia jegir, kita pegang Quran kan, baca Quran, kita letak macam tu. Dah tak nampak Qurannya. Yang kawan kita ni duk tengok jegir. Oi, dia kata apa? Ustaz, kalau Ustaz lari tu, saya pun lari sama. La ilaha illallah, saya kata. Okey? Nanti kejap. Nanti kita bagikan. Baik. Jadi alhamdulillah selesai dengan surah yang kita baca tu, dia selesai, dia terus alhamdulillah sihat. Tak apalah sihat. Kita pun bagi pandangan nasihat. Lepas tu kita tanyalah, macam mana terjadi? Dengar peminat-peminat tandas, okey? Itu pasal tidak digalakkan bermain handphone di tandas, apa lagi yang boleh melalaikan lama sangat. Sewaktu saya masuk tandas, kan, dia kata dia masuk tandas, tak tahulah baca doa ke tidak, itu dah satu bab. Lalu saya menghadap cermin. Bila saya menghadap cermin, muka itu bukan muka saya. Bukan muka dia. Dia tengok, bukan muka dia. Itu yang dia meraung terus. Gangguan lah. Histeria, rasukan berlaku. Okey? Jadi itulah ada unsur tandas tu kena jaga. Dan jangan duduk lama sangat kan. Dan kita pun yang itu dah satu bab, tak apalah, okey dah, alhamdulillah kamu sihat, kamu jagalah ada adab. Tiba-tiba kita tengok kat luar dia berjalan dengan seluar pendeknya, dia perempuan pakai seluar pendek, tak pakai tudung. Padanlah, kata syaitan mudahlah mengikut dia dan mengganggu dia kalau itu keadaan dia. Dia kena jagalah ada adab dia sebagai seorang muslimah, ya. Kita membantu, tapi dia tak nak membantu diri dia, kita tak boleh kata apa-apalah. Okey, ala kulli hal. Ya. Nanti kita turunkan ilmu, bukan nak jadi bomoh. Satu lagi berkaitan dengan apa dia, gangguan dari sudut budak-budak kan, yang menangis, apa orang kata? Ya, menangis. Ya, waktu Baitul Salam di Makoba dulu, muncullah benda ni, seorang hamba Allah telefon, Ustaz, anak saya menangis. Ya, yang budak-budak menangis ni kena ain. Dia kena ain. Dia tak ada sakit, tak ada apa.
Ya, tiba-tiba dia menangis start daripada awal malam tu maghrib sampai pukul 12 tak henti-henti. Kena ain, bukan ain, aina, ainu, aini ni. Ya, budak-budak ni nama ain juga kan. Bukan kena ain itu, kena sihir mata tu. Yang bukan setengah mereka menyangkakan sihir mata ini adalah boleh dibuat. Tak, Allah berikan setengah tu mata dia ada kelebihan dia. Nak kata hasad tak? Dia punya kekuatan. Kan dalam kisah dari pandangan mata kan ada satu lagu yang mempunyai kuasa kan. Abu Talham baca pandangan mata dia menarik perhatian. Okey. Ya. Ada seorang sahabat dia pernah uji laptop Sa'adi. Apa dia cakap laptop kamu banyak macam-macam banyak macam-macam simpan. Terus rosak laptop Sa'adi. Itu ain tu. Ain. Mata dia power lah orang tu. Mata dia power. Itu pasal kadang-kadang kita tengah duduk tu kan. Kita tolak, orang tu tengok kita. Kan kadang-kadang orang tengok, kenapa dia tengok aku? Kan orang tu pun paling kekuatan mata dia menarik perhatian kita. Dia tak perasan mata dia ada kekuatan. Ya, bab-bab mata ni bukan semua orang tahu. Ya, macam Abu Muaz tak kuat mata dia. Ya, macam saya lagi lah dah rabun. Okey. Iyalah yang tegur Sa'adi tu. Oh ya. Dia ada masalah dalam bab-bab itu. Dia tengok keadaannya. Memang ain ada. Sihir mata tu ada. Tetapi jangan kita hukum ke orang tu ya tak betul jahat apa tak. Dia kadang-kadang tak tahulah. Kalau tak salah Abu Bakar Al-Jazairi pernah menceritakan kisah ain ya. Orang terutamanya orang Badui, daripada Badui ni mereka ada satu kekuatan mata. Dia cerita dia tengok kat dinding tu, okey, apa dia tengok tak tahu tapi lama-lama dia tinggalkan dinding tu berlumut. Ya, macam keluar lumut, jadi kotor. Kan? Itu di antara masalah ain. Ya. Dan ada juga ain yang dipelajari, tapi jarang. Ya. Dia genyek kan. Mata tu, dia boleh pula jadilah gitu, gini kan. Itu pun ada, tapi itu agak lain sikit. Itu memang sihir yang dipelajari. Tapi ini jenis pandangan dia tu. Pandangan kan berbahaya. Okey. Budak ni, ya, jemaah kita juga lama dah jemaah ni. Dia menangis, anak dia tu kecil menangis 4 tahun rasanya budak tu. 4 tahun menangis start daripada maghrib sampai pukul 12. Saya ingat dia call saya 12 lebih kurang sebelum 12.30 malam. Saya kata apa hal pula emergency ni, kata Ustaz tolong Ustaz. Kenapa? Anak saya daripada pukul maghrib tadi sampai sekarang menangis. Takut dia sakit ke lapar ke tak. Dia tak sakit, dia tak lapar. Confirm, ya. Lepas tu dia terangkan gini, okey, baik. Macam ni, Syekh. Kan, dah kawan-kawan Syekh. Syekh, entah baca ayat. Ni, nak turunkan ilmu dukun ke apa? Ilmu ruqyah, bab ini. Ya, guna. Kerana dia berlaku pada kanak-kanak kecil. Ya, dia tak boleh, dia jangan kita ambil, ini kok geng Piramli, Ahmad Albab. Ketuk pintu. Tok. Tak ada. Ya, bukan Ahmad Albab, wala Ahmad Jidar. Kan, dinding, bukan. Dia ni adalah kena ain. Maka bila kena ain, baca 3 kul. 3 kul tu 3 kali. Dan Fatihah 3 kali, itu paling kurang lah. Yang penting baca Quran. Dan baca surah ayat-ayat yang ruqyah yang saya cadangkan tadi. Ayat kursi. Ya, baca pada air. Dan kalau boleh air tu air baldi. Bukan air kolah jenuh lah kita. Ya, ambil baldi tu, baca. Ataupun dalam botol tu, baca sampai mana yang boleh. Ya, 3 kali dah habis tu, okey, mandikan dia. Tapi saya bagilah ayat ruqyah tu 3 kali dia baca semua ayat-ayat tu. Lepas tu dia waktu nak mandi dia pegang anak dia, anak gigit tangan. Lepas dia mandikan budak tu lah dia cerita. Dia gigit tangan saya tahan. Orang lelaki tahan. Terus dia jiruskan. Jirus. Mandilah dengan air tersebut. Setengah jam tidur. Alhamdulillah, setengah jam lepas tu tidur. Esok tak ada apalah, sihat macam biasalah. Itu yang dia cerita. Dia gigit Ustaz. Ya. Tapi Alhamdulillah. Itu orang kawasan mana ceras kalau tak salah. Ustaz, ya. Kebanyakan orang kita, bila kita bagi tahu ruqyah yang syar'i ni, macam sahabat Nabi pakai Al-Fatihah saja, ataupun baca kalimat
dia rasa macam ni tak power, tak ada pelik-pelik. Tak ada pelik-pelik. Itulah masalah dia kan. Pasal dia tidak beriman dengan Al-Quran dengan cara yang betul. Dia tak beriman dengan wahyu Allah. Dia tak yakin, itu puncanya. Bagi macam kita, alhamdulillah kita yakin itu firman Allah, kalam Allah. Dan orang yang berikutnya orang di Shah Alam sama juga. Ya, budak kecil, ya. Itu lagi kecil, dalam 2 tahun tak sampai. Dia bagi tahu begitu. Dan kita pengalaman yang pertama ni kita ajak kat dia. Alhamdulillah dia beramal, dia baca pada air, terus mandi, tak lama tidur. Itu bagi sihir ain, bagi kanak-kanak. Ya. Kalau yang besar jenis menangis macam Rohil ni ke kan, umur dah berapa tahun menangis, itu kena tengok. Itu bukan kena ain. Ya, itu kena rotan tu. Sebab apa? Nak main handphone, nak main itu, main ini. Itu lain cerita. Okey? Ini yang kena sihir ain begitu. Okey. Sekarang kita baca ini di antara ayat-ayat yang berkaitan dengan sihir yang berlaku pada zaman Nabi Sulaiman. Okey. Tengok ya. Maaflah kalau ada bomoh-bomoh yang menyaksikan video ni ya. Pasal saya, kita buka balik. Saya cucu Tok Bomo. Saya tahu apa yang Tok saya buat satu ketika dahulu. Ya, acara-acara dia saya tahu. Oleh kerana itu, ya, mak saya lagi tahu dia anak dan menyaksikan dan menolong pada peringkat awal beberapa perkara. Kan? Sampai mak saya kata, Fadil, baik-baik Tok kamu tu tengah fokus kepada kamu. Kenapa? Kerana nak jadikan warisan ilmu Bomo tu pada saya. Saya baca, alhamdulillah dalam usia yang kecil, walaupun waktu tu dalam macam 11 tahun macam ni, saya boleh baca Jawi baik kan. Saya baca buku dia tertulis, kalau kita bakar kemian tu meletup kuat, itu maksudnya hantu raya. Kan? Nampak tu. Kalau agak tak kuat sikit, itu hantu pari. Tak tahulah hantu apa hantu pari. Kalau agak kurang sikit, yang tu tak ingat. Mungkin Pontianak Sundal Malam. Wallahu a'lam kan. Tapi ada istilah dia. Nampak tak? Dan yang menarik sekali dalam siri rawatan ni, punca saya pun tak berminat tu. Dia dipanggil, okey mai datang sini kita, rumah masuk ular, masuk biawak, masuk apa tu. Kena buat doa selamat kata orang, ya. Maka dibuat acara-acara ritual yang dibuat, di antaranya kain hitam mesti ada. Kemian dengan alat pembakar tu mesti ada. Lepas tu pulut 3 warna, telur 3 warna. Ya, yang saya ingat warna merah, warna putih dan warna kuning. Pasal itu je senang. Pasal apa? Kuning dengan kunyit, merah dengan celup, putih biasalah, kan. Pulut pun 3 warna. Kemudian dia gunakan satu daun seperti kipas yang tangan tu, daun tu, dan digunakan air dan juga apa yang nak sebut dalam bahasa macam popcorn daripada padi tu, bertih, kami panggil bertih. Bertih padi tu bila kita goreng sebiji macam jagung yang digoreng dia meletup kan. Kami sukalah kecil-kecil tu benda tu makan. Okey, digunakan dalam ritual tu. Ya. Lepas tu dia pergilah zoom baca zoom. Di antaranya masalah kalau masuk masuk biawak, masuk burung hantu, masuk ular, ada 2-3 masuk. Ya, maka dibuat acara tu. Kalau gigi tu dia terkeluar, pun buat. Dan kalau itu mandi dengan sepanjang emas dia dibacakan. Dia suka macam tu, dia mandi. Kalau orang mati dalam bah, dalam kereta, ya, diritualkan. Dan kemuncak saya pernah tengok acara seperti ulik mayang diulik di Sungai Perak. Itu dia buat. Ya, itu saya datang, saya saksikan. Kenapa saya tanya? Kononnya ada hantu air, kan? Orang Perak panggil hantu air. Okey. Jadi dibuat acara-acara tu. Nauzubillah. Okey, tak apa, habis cerita. Jadi mak saya ingatkan saya, jangan. Saya waktu tu besar 10 tahun bermula saya duduk tu. Kita ikut program tu bukan apa? Boleh makan pulut ayam kan. Habis acara tu Tok bagi 50 sen. Waktu tu 50 sen, enjoy. Kan? Itu je. Kita nak ikut. Tapi bila sampai dah besar tu dah lain sikit.
Kita punya cara pun lain, mak kita pun sentiasa menasihatkan kita. Dan akhirnya, dia pergi Mekah, balik Mekah. Di situ saya agak suka sangat kan. Menarik sekali. Last saya pergi, dia panggil, jom Fadil, kita pergi ke ni. Sebab apa itu? Pasal kalau tak salah, biawak masuk ke ular masuk. Okey, saya pun datang. Kita waktu tu dah 17 tahun, 18 kan. Saya datang, duduk, okey. Orang tua rumah pun turun, ada beberapa orang. Lepas tu Tok saya kata, Fadil, ya Tok. Sebenarnya, nak bahasa Perak ke bahasa KL? Perak, okey. Sebenarnya, kan, apa yang Atuk buat selama ni, tak ada apa-apa. Faham kan? Apa yang Tok buat ritual selama ni, tak ada apa-apa. Terkejut saya. Habis kenapa Tok buat? Dah orang kampung suruh aku buat lah. Tu dia. Orang kampung yang minta dia buat, maka dia buatlah. Maksudnya dia ciptakan benda tu. Lepas tu saya tak pergi langsung. Berarti benda ini adalah satu tipuan yang berlaku disebabkan masyarakat percayakan dia. Dia Tok Bomo, dia Tok Imam. Ya, dahsyat. Okey, jelas? Bagaimana? Itu belum mak saya cerita. Kan ada orang kata ayo, orang Perak kata ayo apa ni? Yang dibaca tu, air apa ya? Orang kata air ruqyah. Kita lah sekarang air ruqyah. Ayo jampi. Okey, macam ni. Ayo jampi tu. Dia ada botol, tak ada botol. Okey, macam ni. Ada botol. Okey. Dia jumpa Tok Pakcik, dia adalah istilah nama. Tolong baca buat air jampi kata. Air jampi. Okey. Okey. Letaklah situ. Okey, letaklah situ. Ini mak saya cerita. Mudah-mudahan Allah ampunkan Tok saya pasal dia dah mengatakan tak ada apa-apa. Saya rasa lega. Kenapa? Dia tidak mengiktirafkan benda tu ada sial dan tuah. Kalau dia iktiraf, syirik besar Syekh. Syirik besar kan. Lepas tu dia letak orang kampung kan, letak tu. Yang Tok saya, mak saya cerita, dia terlupa nak baca, dia turun kan dia pergi tidur pasal malam. Esoknya waktu kat bawah tu tiba-tiba orang punya air tu datang. Tok Pandak. Ini istilah orang. Tok Pandak. Ayuh malam tu dah baca ke? Kan? Okey, sebentar, nanti kejap ya. Dia panggil mak saya. Midah sini. Ya. Kamu pergi kat botol tu atas tu, kamu buka tutup dia. Okey. Buat macam tu. Ubah sikit. Udah. Itu je. Tapi mustajab kan. Psikologi. Ya, bila orang tu tengok, dah berubah tempat kan, dah terbuka botol. Okey, dia ambil. Terima kasih Tok Pandak apa semua. Balik mustajab pula. Menjadi pula. Nampak tak psikologi? Ini semua psikologi sebenarnya. Okey, tetapi itu mak saya cerita kat saya. Mak, Tok kamu suruh begitu. Itu pasal mak tak percaya. Tapi orang percaya kan? Nampak tak? Cuma nak menceritakan kepada kita, berhati-hati. Ya, berhati. Bak kata dalam cerita P. Ramlee, cerita apa ke? Yang dikatakan Bomo tu penipu kan? Ada satu cerita tu. Menarik, betul. Kata P. Ramlee tahu bab ni juga penipu. Bukanlah suruh tengok cerita P. Ramlee pula. Okey, mari kita tengok ayat ini. Ya, maaf Bomo-Bomo, saya tak beriman dengan Bomo. Ya, saya tahu benda-benda tu sihir, saya hanya minta kepada Allah melindungi saya daripada sihir apa yang mereka kalau marah. Ingat ya, berhati-hati. Namun ayat ini adalah ayat yang cukup penting bagi orang yang kena sihir. Ya, ini di antara ayat. Okey, saya rasa kena ambil lah senang cerita. Ya, tertanya-tanya apa ayat kan? Nanti habis cerita ni terlupa pula. Okey. Catat, siapa yang nak catat di antara ayat ruqyah. Pertama baca Fatihah. Lepas tu 3 kul. Sebaik-baiknya baca 3 kali lah. Okey. Kemudian surah mana tadi? 3 kul, ayat kursi. Dan surah Baqarah ayat 102.
Dan dua ayat yang terakhir dalam surah Baqarah. Dua ayat terakhir surah Baqarah. Nombor apa ya? Tak ingat dah nombor. Okey. Nombor apa? 285, 286. Okey. 285, 286. Kemudian ayat surah Yunus. Ayat yang ke 80 sampai 82. Ayat surah Baqarah 102 dengan ayat surah Yunus ini adalah ayat sihir. Kemudian surah Saffat ayat 1 sampai 10. Kemudian surah Jin ayat 1 sampai 9. Dia tak sama ya. Ada orang sakit dengan surah Saffat, ada yang sakit dengan surah Jin. Okey? Clear? Buat 3 kali. Ini ayat ruqyah. Ayat yang nak keluarkan benda-benda tu. Okey? Tapi ini semua melalui khibrah pengalaman kita yang berlaku. Dan ingat, para bomoh, dia tidak boleh merawat. Kalau dia merawat perempuan, dia mesti ada mahramnya. Tak boleh seorang-seorang. Tak boleh. Bila dia buat macam tu, berarti jahat. Bomoh tu jahat. Okey? Baik. Okey, dah dapat dah ilmu tu. Itu ayat ruqyah, yakni ayat yang nak mengeluarkan apa ada dia. Biasanya kalau kita baca ayat ni, dia akan keluar. Kalau tak keluar, berarti insya-Allah tak ada apa-apalah. Ya. Jangan minta. Pertama, kita jangan minta nak bertemu dengan benda ni. Rasulullah larang. Wala tatamannau liqal adu, kata Rasulullah. Jangan kamu bercita-cita nak bertemu dengan musuh, kerana syaitan adalah musuh. Innahu lakum aduwwum mubin. Jangan. Tetapi bila dah bertemu, sabat. Kena bersungguh-sungguh mempertahankan kebenaran. Okey, baik. Jadi kita lihat ayat yang kita nak baca ni. Surah Al-Baqarah ayat 102. Kemudian bukanlah menafikan surah-surah lain ya. Itu terpulang kepada bacaan-bacaan kita. Okey, bacaan-bacaan kita untuk merawat dia. Okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. Dan mereka mengikuti kitab-kitab sihir yang dibaca oleh syaitan-syaitan pada masa kerajaan Sulaiman, dan mereka mengatakan bahawa Sulaiman itu yang mengajarkan sihir, padahal Sulaiman tidak kafir, tidak mengerjakan sihir, hanya syaitan-syaitan itu yang kafir yang mengerjakan sihir.
Okey, ayat ini mengisyaratkan orang yang buat sihir adalah orang kafir. Perbuatan orang kafir, ya, yang mana Saidina Umar menghukumkan had bunuh terhadap mereka kerana bila dah kafir, yakni dikategorikan keluar daripada Islam, ya. Sihir. Ya, saya teringat dalam bab ini. Sihir ni berbagai perkara yang berlaku, ya. Na'udzubillah lah saya katakan, waktu saya darjah 6, ya. Mereka dah ajar sihir-sihir. Tapi sihir betul-betul nakal ni lah. Ya, nak kacau budak perempuan, apa semua kan. Kita pun tanyalah macam mana nak buat sihir tu. Dia ajar. Pertama, kamu adalah part-part tu. Tetapi dia kata semua itu dia ambil dalam bentuk curi. Kan? Benda-benda haram. Benda-benda haram inilah yang mempercepatkan sihir. Dia tak boleh warak nak pergi beli ke. Tak. Ambil curi. Kan? Dia buat. Aku buat, kamu tengok. Dia buat. La ilaha illallah kata. Menjadi. Menjadi. Itu baru darjah 6. Saya selalu bila tengok dia nak buat, saya kacau lah. Dia ada kacau-kacau dia. Kita boleh kacau. Ya. Kalau dia fokus tengah-tengah macam tu, kan? Dia baca sesuatu dengan alat-alat sihir tu, jangan ada orang lalu depan. Saya, yalah, kita pun nakal juga. Tengok dia, ini dia duk cerita, dia ajar kita supaya ni kita pun kacau dia, kan? So, kenapa kamu lalu depan aku, kan? Jadi sembang-sembang, tak ada apalah, saja kacau, kan? Okey, cuma nak bagi tahu benda haram mesti berlaku dalam sihir. Itu pasal yang pernah berlaku apabila grup-grup macam black metal tu kan, yang dijumpakan grup-grup yang jahat ni, dia menulis Al-Quran dengan darah misalnya kan. Itu di antara benda-benda yang dahsyat tu. Ya, boleh membawa kepada kafir. Ya, lepas tu dikijak Quran misalnya. Itu bentuk-bentuk yang nak membuat sihir yang jahat lah. Okey. Okey, kita lihat lagi. Padahal Sulaiman tidak kafir, tidak mengajarkan sihir. Hanya syaitan itulah yang kafir yang mengerjakan sihir. Mereka mengajar sihir kepada manusia apa yang diturunkan kepada 2 malaikat di negeri Babil, iaitu malaikat Harut dan Marut. Ya, bermula daripada benda tu asalnya betul, tetapi ya malaikat tu bawa sebagai benda yang betul, tetapi digunakan cara yang salah. Ya, macam kita lah, komputer betul, handphone betul, tapi diguna cara yang salah, dia jadi salah. Okey? Dan kisah ini banyak Israeliat kena berhati-hati. Sedangkan keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seorang pun sebelumnya lalu mengatakan, sesungguhnya kami hanya cubaan bagi kamu, sebab itu janganlah kamu kafir. Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu mereka dapat memisahkan antara seorang suami dengan isterinya. Dan mereka itu ahli sihir tidak memberi mudarat dengan sihirnya kepada seseorang pun kecuali dengan izin Allah. Dan mereka mempelajari sesuatu yang memberi mudarat kepadanya dan tidak memberi manfaat. Demi sesungguhnya mereka telah meyakini bahawa barang siapa yang menukarkan kitab Allah dengan sihir itu, tiadalah baginya keuntungan di akhirat, dan amat jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya dengan sihir kalau mereka mengetahui. Ni dia. Ya, ayat ni adalah ayat menentang sihir. Dan kita tahu bahawa Rasulullah sendiri pernah kena sihir, dan surah Qul a'udzu birabbil falaq, Al-Falaq itu adalah surah yang berkaitan dengan sihir. Yahudi membuat sihir kepada kepada Rasulullah. Bagaimana kena? Oleh kerana itu wanita-wanita kena jaga. Lelaki pun kena jaga pasal yang berlaku terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diambil? Rambutnya. Ya, rambut. Ini kalau di antara perkara yang perlu kita tahu, benda-benda yang mudah untuk menjadikan sihir yang kuat, dia ambil daripada anggota tubuh badan seorang yang dia nak sihir. Satu. Ya, baju misalnya, baju kita ni baju lama ke baru? Baju lama lagi kuat. Kenapa? Pasal bau dia dah kuat dekat baju tu. Sebenarnya peluh-peluh bau-bau itu memainkan peranan dalam sihir. Berhati-hati je. Itu pasal jangan main rambut tu bersepah kata orang dulu kan. Potong kuku pun bersepah apa. Semua alat-alat itu adalah memudahkan dalam siri sihir. Kerana setiap orang yang
ada kenikmatan, ada orang yang dengki kepada dia, maka berhati-hati. Ya, jadi itu pasal kita galakkan supaya berhati-hati tentang pakaian kita, apa semua anggota badan kita, ya, supaya tidak terlepas kepada orang lain. Ya. Okey, kita tak habis cerita kita bab sihir. InsyaAllah mudah-mudahan ya Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat, dan tujuan kita membicarakan ini supaya kita tidak terjebak dalam masalah penipuan dalam sudut ruqyah atas nama Islam, dan kita mengelakkan syirik dalam bab-bab ini. Mudah-mudahan Allah pelihara kita insya-Allah. Wallahu a'lam bisawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa Abu Taha ada orang nak tanya ke dalam tu? Tak ada, alhamdulillah.